Selamat petang, nama saya Jaisuran Naliki Gunasegren. My metric number is B08191017. Saya dari kelas BEI 3, section 1/2. Hari ini kami akan bentang tentang etika sebagai isu kefalsafan teknologi. Nama pensyarah kami ialah Dr. Nur Azila binti Ahmad. Next slide. Entoprisma. Entoprisma berasal dari perkataan bahasa Yunani entopros yang bermaksud manusia dan kepercayaan. Manusia adalah entiti yang paling penting di alam semesta. Entoprisma mentafsirkan atau menganggap dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia. Istilah ini boleh digunakan secara pergantian kepada kemanusiaan dan beberapa istilah yang lain seperti keunggulan manusia dan keistimewaan manusia. Entoprisma sangat tertanam dalam banyak kebudayaan manusia moden dan tindakan manusia. Ini adalah konsep utama dalam bidang etika alam sekitar dan falsafah alam sekitar di mana ia sering dianggap sebagai punca utama atau masalah yang dicipta akibat daripada tindakan manusia dalam ekosfera. Saya ringkaskan apa yang saya faham tentang entoprisma. Secara meluas, selebihnya maklum hidup dan alam semesta pada amannya harus selalu bertimbangkan dari kesejahteraan manusia. Oleh itu, keperhatian intelektual dan moral terhadap makhluk lain bergantung kepada spesifik kita. Next slide. Eurocentrisme ataupun kepercayaan perpustakaan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat yang bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Menurut J.M. Balut, kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori persapan budaya perpustakaan Eropah yang mempercayai bahawa Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan yang tertentu atau di seluruh dunia. Next slide. Next slide. Next slide, Mak. Hello. Kolinesi berpakai entosentrisme. Pandangan entosentrisme ini termasuk adalah kategori mengabaikan nilai masyarakat yang bukan Eropah dan dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika dilakukan kepada masyarakat Barat. Gagasan ini melihat sejarah masyarakat bukan Eropah sebagai sebahagian daripada pengembangan Eropah dan pengaruh kepada civilizing proses tamadunan. Proses koloniasi berpaksikan kepada aliran entoprisme melalui tiga kaedah penjajahan, iaitu penjajahan sistemologi, penjajahan manusia, penjajahan wilayah atau tanah. Saya serahkan kepada Ikram. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Ikram Hamzah bin Dats Muhammad. Metrik saya ialah B0819101178. 10120. Kat sini nak terangkan pasal akibat dualisme Kartesian. Dualisme adalah satu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada sesuatu benda ataupun perkara. Intipati cabaran falsafah semasa yang sedang dihadapi oleh umat manusia, sama ada lokal ataupun global, yang terbit daripada pemikiran falsafah dualisme, membahagikan kehidupan kepada dua pendekatan yang ekstrim. So, melalui pemikiran diorang, dia telah membagikan
kehidupan yang ada ni kepada dua kategori, iaitu salah satunya ialah berfikir sebagai sifat mutlak manusia. Lepas tu kategori yang seterusnya ialah alam benda sebagai makhluk yang tidak mempunyai apa-apa nilai dan makna. So dia hanya ada dua kategori saja yang dia bagi. Satu berfikir sebagai manusia, ataupun kalau yang selain daripada manusia, semuanya alam benda sebagai makhluk yang tidak ada makna. Okey. Next slide. Okey. Cartesian dualisme. Ini adalah contoh daripada statement yang diberikan sebelum ni. Semuanya dia beri kepada dua kategori. Semua yang ada, semua yang kita buat, semuanya dia bahagikan kepada dua kategori. Contohnya macam kalau suatu benda tu dia ada subjektif, dia ada objektif. Lepas tu kuantitatif dan kualitatif. Lepas tu kita bagi yang pada seni dan sains, spiritual, material, moral dan legal. So semuanya terbahagi kepada dua. Itulah cara pemikiran mereka. Seterusnya saya serahkan kepada Harid. Nama saya Harid Izzuddin bin Rosli, nombor matrik saya B08191007. Saya akan menerangkan tentang menjayakan epistemic humility. Perkataan epistemik itu bermaksud apa-apa yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemik terbahagi kepada dua, iaitu epistemic arrogance dan epistemic humility. Epistemic arrogance bermaksud kesombongan dan kemegahan intelektual, manakala epistemic humility ialah tawaduk dan rendah diri. Nilai murni yang muncul daripada pengiktirafan kepada terapuhan keyakinan epistemik, iaitu keyakinan yang diterapkan kepada proses untuk mendapatkan, menilai dan menggunakan pengetahuan dengan sebaik mungkin. Seterusnya, epistemic humility difahami sebagai perasaan rendah diri terhadap andaian kepada pemahaman sendiri. Seperti kita mengakui diri sendiri tidak mengetahui apa-apa atau mungkin tidak tahu banyak perkara. Ia juga bermaksud kita mengakui bahawa pemahaman kita terhadap dunia tidak lengkap dan kesannya kemungkinan kamu tidak memahami sesuatu perkara secara jelas seperti yang kita rasakan. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan manusia adalah terhad. Gagasan epistemic humility yang bermaksud merendah diri untuk belajar diperlukan untuk membangun insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Seterusnya, berikut adalah ciri-ciri epistemic humility. Antaranya ialah semakin berisi semakin tunduk, sintesis ilmu dan amal, insan berilmu bersepadu. Seterusnya, saya akan pas kepada Akmal. Okey, nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Adam. Nombor matrik saya B0819100069. Jadi saya akan sambungkan kepada huraian ciri-ciri epistemic humility di mana insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Yang ciri-ciri epistemik yang pertama adalah semakin berisi, semakin tunduk, membawa maksud semakin berilmu atau semakin tinggi pangkat seorang itu, semakin merendahkan dirinya apabila bergaul dengan masyarakat dan tidak menjadi sombong dalam pergaulan ataupun hidung tinggi. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita hanyalah manusia biasa di sisi Tuhan dan pangkat kita di dunia tidak membawa apa-apa maksud di sisi Tuhan. Ciri-ciri seterusnya adalah sintesis ilmu dan amal. Maksud sintesis adalah menyatukan, manakala ilmu ialah pengetahuan dan amal ialah perbuatan. Jadi sintesis ilmu dan amal bermaksud penyatuan pengetahuan dan perbuatan. Sebagai contoh, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing. Amal perbuatan adalah pemimpin yang membawa maksud. Ilmu dan amal sentiasa mengiringi dalam membuat sesuatu perkara seperti amal ibadat, supaya apabila membuat sesuatu perkara itu dengan betul. Ciri yang terakhir adalah insan berilmu bersepadu yang membawa maksud. Ilmu pengetahuan berkembang dan subur bersama nilai murni membina insan yang terbaik. Tanpa ilmu, siapalah kita? Ilmu amatlah penting, bahawasanya tanpa ilmu pelaksanaan sesuatu ibadat akan menjadi cacat kerana ketidaksempurnaan.
Oleh itu, pentingnya ilmu bagi memastikan kesempurnaan ketika beribadat maupun melakukan perkara seharian. Saya akan teruskan kepada orang seterusnya, iaitu Ifan. Okey, saya akan meneruskan dengan berkongsi ataupun menerangkan tentang penghasilan ilmu baru insan falsafah bersepadu. Jadi, perkara ini merujuk kepada insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Sejahtera merupakan istilah berkonotasi positif yang bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana. Jadi ini perkara mudah yang dipahami yang dimaksudkan dengan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Okay, next. Okay, berikut kalau kita dapat lihat, ia adalah satu figura yang iaitu lingkaran sejahtera. Jadi sejahtera ini dia menjadi titik ataupun pusat yang membawa kesejahteraan kepada semua yang terbahagi, dikelilingi oleh perkara-perkara yang positif. Kita boleh tengok di situ ada ekologi, ada ekonomi, ada kognitif, ada etikal, emotional, psikologi, societal dan sebagainya lah. Okay, next. Okay, berikut saya akan menerangkan perkara egoisme dan ekologikal. Okay, permulaannya adalah egoisme. Istilah egoisme ini berasal pada bahasa Latin ego yang bermaksud aku. Saya akan terangkan sedikit bibit-bibit permulaan bagi egoisme. Teori yang menganggap sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri, individu itu, diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dan menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri dan seumpamanya. Jadi teori ini bersifat individualistik. Jadi kalau kita boleh faham dan kita boleh kaji, poin yang telah saya berikan ini, ia lebih merujuk kepada kepentingan diri seseorang itu berbanding daripada ekologikal. Next please. Next slide. Okay. Ekologikal ni kalau kita lihat poin-poin yang saya dah senaraikan ni, okay, saya akan terangkan sedikit. Jadi secara etimologi, kata ekologi berasal pada bahasa Yunani, okologi yang terdiri pada penyatuan kata Yunani oikos yang bermaksud rumah, tempat tinggal, dan logo yang bermaksud belajar atau risalah. Dalam pengertian ini, ekologi bermaksud kajian rumah. Kajian tentang hubungan antara organisma hidup dan alam sekitarnya. Jadi, perkara ini sangat berbeza. Ekologikal ini sangat berbeza dengan egoisme yang saya sebutkan tadi. Yang kalau kita tengok, kita lihat egoisme ni yang saya bacakan tadi, ia lebih terjerumus, ia lebih berkait dengan kepentingan diri. Kalau ekologikal ini ia lebih kepada merujuk kepada persekitaran dan semua alam, iaitu daripada segi organisma hidupnya, haiwan-haiwan, tumbuhan, alam persekitarannya dan juga even sesama manusia itu sendiri. Okey, ekologi memberi perhatian khusus kepada bagaimana ciri khas habitat mempengaruhi perkembangan, pengembalian dan tingkah laku spesies yang berbeza. Jadi saya akan lebih terperinci dengan orang kata pendapat peribadi saya terdapat hanya dua sudut pandangan dalam cara kita melihat dunia dan cara kita muncul dan berinteraksi setiap hari. Kita boleh melihat sama ada kehidupan dari sudut pandangan ego ataupun pandangan kita. Apa faedahnya untuk kita? Atau kita boleh memilih perspektif ego, belas kasihan dan cara kita boleh menyumbang kepada kebaikan yang lebih besar dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kebanyakan orang dia akan mendekati kehidupan seharian dalam keasyikan tentang perasaan kita, apa yang kita dapat daripada situasi ini, apa yang mereka tawarkan kepada kita, atau bagaimana kita boleh mendapatkan apa yang kita mahukan daripada organisasi. Ini lebih kepada ego lah. Ini adalah cara hidup untuk mementingkan kita atau ego yang mungkin memberi kita kelebihan jangka pendek atau perasaan sementara dan kepuasan, tetapi ia tidak mengekalkan kita dan sentiasa ditinggalkan dengan perasaan yang memerlukan lebih. Jadi apabila kepentingan diri dalam diri itu sendiri tidak mencukupi ataupun
terlalu membatas daripada kehendak kita sendiri, jadi kita sentiasa merasakan perkara itu tidak cukup. Kita merasakan yang perkara itu patut kita nak lagi dan lagi. Okey. Jadi untuk dari segi ecological pula, hidup daripada pandangan ekosentris bermakna datang dari tempat yang penuh belas kasihan untuk berkongsi dan menjadi pemberi, untuk menyumbang kepada menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Ia bermula dengan bertanya, bagaimanakah kita boleh muncul, bagaimanakah kita boleh pergi, apa yang kita boleh kongsikan supaya kita boleh menyumbang kepada individu, kumpulan atau situasi itu sendiri. Ini adalah tempat kuasa kita, tempat yang bukan saja memberikan kesan kepada kebaikan manusia yang lebih besar, tetapi pada akhirnya adalah bagaimana kita boleh berasa baik tentang diri kita, mencari kepuasan dan nilai diri yang sebenar. Jadi sedikit perbezaan ataupun contoh ego dan juga eko. Jadi kalau untuk ego ni, saya boleh rumuskan yang bahawa kita mahu menjadi pusat perhatian untuk dilihat, kita mahu dipandang istimewa, penting dan bijak. Kalau untuk eko ni, kita mahu melampaui untuk membawa orang lain kepada kegairan mereka. Kita mahu menjadi contoh dan menggalakkan orang lain untuk menyampaikan mesej mereka. Jadi dua perkara ini sangat berbeza. Apa yang nampak sangat yang drastiknya perbezaannya adalah bila kita tengok ayat yang terakhir daripada ego tu saya sebutkan tadi, ialah kita mahu dipandang istimewa, penting dan bijak, berbanding kepada ego kita mahu menjadi contoh dan menggalakkan orang lain menyampaikan mesej mesej mereka sendiri. Jadi kalau untuk contoh pada hari ini, kita boleh lihat sebenarnya adalah situasi banjir yang melanda negara kita. Jadi ia mempunyai maksud yang sangat sama, yang membawa maksud kepada ego dan juga eko. Kalau untuk ego ni, ia bermaksud yang seperti kita tahu, banjir ni kebanyakannya apabila hujan lebat, jadi hutan-hutan, pokok-pokok yang menjadi pusat tadahan air daripada dan juga menyerap air pada tanah, ia tidak mungkin untuk berlaku banjir. Tapi bila sifat ego ini ada dalam diri seseorang yang bertanggungjawab dalam untuk menebang pokok, menebang balak dan sebagainya, ia memberikan kesan yang sangat buruk kepada pusat-pusat perumahan, untuk golongan B40, untuk M40 yang sangat miskin, yang sangat terkesan untuk ekonomi sekarang ini. Ia sangat memberikan kesan. Jadi kalau untuk eko ni, kalau kita lihat contohnya, kalau kita boleh berfikiran secara waras, secara matang, eko ni jika kita fikir akan orang lain, kita akan fikir keadaan orang lain yang kita tidak akan menyusahkan orang lain, tidak mungkin seseorang individu ataupun pihak itu dia akan bertanggungjawab untuk tidak memperlakukan, untuk tidak menebang pokok, untuk menebang balak dan sebagainya, yang akhirnya memberikan kesan banjir yang sangat buruk kepada golongan-golongan seperti inilah. Itu yang kita boleh relate dengan dua itu, ego dan juga eko dalam situasi kita dalam negara kita hari ini. Okay, next. Ini contoh yang saya sebutkan tadi, figura ego versus eko. Kalau kita lihat sebelahnya, ego apabila kita sangat mementingkan kepentingan diri kita sendiri, kepentingan pihak kita sendiri tanpa menghiraukan perasaan orang lain, dan juga versus eko, macam mana sesuatu keadaan, sesuatu situasi itu dia terpelihara, terjamin oleh kerana apabila semua pihak memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan situasi seperti begitulah. Okay, next. Okay, untuk skop ni terbagi kepada 6 di dalam lingkungan sejahtera. Saya senaraikan 6: spiritual, physiological, intellectual, cognitive, cultural, ethical, emotional, ecological, ekonomi dan juga societal dimensions. Jadi 6 perkara ini jika kita nak rungkai, ia sangatlah panjang, tapi apa yang perlu dalam diri seseorang itu di dalam lingkungan sejahtera itu adalah perlu ada 6 perkara ini. Okay, next.
Okey, sesiapa ada sebarang persoalan boleh bertanya kan. Boleh buka mic masing-masing untuk bertanyakan untuk mengajukan sebarang soalan. Tak ada. Faham. Tak ada Faham. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.